yang mampu ikut masa Datuk yang available lah. 9.30. Ha? Sekarang 9.30. Ya, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Yang dikasihi Chairman, sahabat saya Saudara Nazri, yang berbahagia CEO kita Saudara Mahmud, yang menjemput saya kebetulan malam tadi. Dia mengikuti ceramah saya, kuliah saya di Masjid Lama Kampung Baru di Kerteh ni. Alhamdulillah, malam ini saya akan berada di Masjid Geliga, dan besok pagi pukul 9 saya akan mengadakan program terakhir kuliah duha, membincangkan perkara mengenai pendidikan anak-anak lah. Macam mana kita nak mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, pada masa yang sama berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Saudara saya yang saya muliakan sekalian, saya dah dibawa tadi pergi kepada first floor and the second floor. Saya nampak the workspace is very nice, the environment is very nice, instrumentation is still up to date, and I see young people there still earnestly working, and nampak lelaki dan perempuan semua, and Encik Mahmud calling them, introducing me to them, and they are lukewarm, and kita haraplah suasana yang begini ini kekal sampai kita mengakhirkan tenure kita berada bersama MECIP ini, insya-Allah. Pagi ni saya nak bagi, kalau boleh, dalam 45 minit atau 1 jam ya. Kemudian tu saya buka dalam 15 minit soal jawab lah, kalau ada lah. Tadi sebagaimana yang disebutkan tentang kita hidup di dunia ini, apa kita nak cari, apa kita dapat, dan akhirnya ke mana kita nak diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ayat Quran yang saya baca, dan saya nak tambah satu ayat Quran lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjaga diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat yang saya baca tadi, Encik Mahmud, ialah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini menggambarkan the Muslim personality. Muslim personality which has been created by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan formula itu melahirkan manusia Muslim yang bagus, Muslim yang cerdas, Muslim yang cekal, Muslim yang istiqamah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab macam kita di sini, insya-Allah, dan akhirnya Muslim yang diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Ada tak orang itu dalam MECIP ni? Ada tak orang itu dalam floor 1? Ada tak orang itu dalam floor 2? Ada tak orang itu di Shah Alam? Ada tak orang itu di Kota Kinabalu? Ada tak orang itu di Kuala Terengganu? Di saya branches, saya suppose. Pengerang satu lagi. Ada tak manusia itu? Kalau tak ada, kita kena adakan. Kalau dah ada, kita kena uruskan. Macam you jugalah. Sebagai mechanical engineer, sebagai electrical engineer, sebagai process engineer, sebagai apa lagi, civil engineer dekat sini, sebagai I don't know, you dah ada production engineer here. I don't think so, kan Jadi inilah sama saja proses di dalam hidup ini. Kerja kita dengan hidup ni, kita minta staff kita semua online kan, Datuk besok. Okey. Alhamdulillah. So Datuk kena ucap whatever yang online tu. Welcome dia. Okey. Dia online now, I see. So berhentilah designing, berhenti kejap lah. Tak tahulah, mana yang boleh tu dia boleh dengar. Okey. Jadi saya nak mengulas sikit tentang yang pertama tadi.
Orang yang beriman itu ialah orang yang bila disebutkan nama Allah, gemetar tubuh mereka. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah taman iman mereka. Yang ketiga, mereka inilah yang menyerahkan hidup mereka solid, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara. Pertama sekali ialah orang yang bila disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, gemetar tubuh mereka. Pagi-pagi tadi, 10 minit sebelum pukul 6, kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau ada di antara 70-80 orang kawan saudara di sini atau 50 orang saudara di sini yang tak bangkit pagi tadi, dan saudara terkeluar daripada the definitions of orang yang beriman yang saya sebut tadi, terkeluar. Kalau kita keluar daripada orbit orang yang beriman, ini satu tragedi. Satu tragedi. Satu tragedi dalam hidup. Kalau kita umur dah 12 tahun, 13 tahun dah akil balik, tapi keluar daripada orbit iman. Keluar daripada orbit taqwa. Keluar daripada orbit ihsan, which is the orbit in which Allah Subhanahu Wa Taala would shower His blessings and the pleasures of Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak begitu, pergi kerja Allah tak sayang, balik kerja Allah tak sayang, 10 jam dekat sini Allah tak sayang, pergi buat misalnya kita buat kerja, penat-penat kita buat kerja, mesyuarat, tuan-tuan mesyuarat, saya tengok dia mesyuarat, pagi-pagi dah mesyuarat tadi, membincangkan hal-hal mengenai kerja kita, tak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saudara-saudara punya nama terkeluar daripada orbit orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena register. You have been registering yourself and you join in here. Tadi ada yang setengahnya sebulan baru masuk, ada setengahnya sebulan tadi. Tak dapat komputer lagi. Dia nak pergi ke Shah Alam, komputer akan dapat di Shah Alam. Ni pun. Baru hari yang pertama datang hari ni. Dapat cari tempat ni. Oh, you are local here. Are you local? Where are you from? Dia local jugalah tu. Okey. Jadi kalau kita terkeluar daripada orbit dan kita masuk dalam orbit yang beriman ni. Siapa yang beriman? Yang beriman ialah Allah, orang yang menjaga rukun iman. Apa dia? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. That is rukun iman. Tapi kalau kita keluar daripada orbit ini, saya tak tahulah, you menangis sampai hidup kita pun, sampai hidup sampai mati menangis, hari-hari kita menangis, shedding tears almost every day. If you are outside the orbit of Allah Subhanahu Wa Taala, you are nothing. Better not coming to this world. Better not to come to this world. You masuk ke dunia ni jadi liabilities, not asset. Each one single mukmin must be an asset, not an liability. Pastikan you dekat sini pun you asset kepada MICP, MICEP. MISIP. Kan? Dan kita bukan liability. Siapa yang liability? Datang lewat itu liability. Siapa yang liability? Tuan-tuan, pandang komputer tapi tertidur dengan komputer. Itu liability. Dan tertidur pada office hours. Pada office hours, pada peak of office hours. Pukul 10 masih tertidur lagi. Sebab malam tadi, kita dengan girlfriend kita pergi ronda entah di mana, balik pukul 1 pagi. Benda-benda macam inilah yang berlaku, insyaAllah. Jadi kalau kita dah jadi orbit, di luar daripada orbit iman, di luar daripada orbit tempat kerja, di mana kita sekarang ini? What value do we have? What asset do we have? What price tag do we have? Apa dia? Kita bayar gaji 4-5 ribu pun apa dia? Kalau ini manusia yang datang bekerja di Mesir ini, insyaAllah. Okey. Kemudian, saya nak sebutkan, satu lagi yang saya sebut ni, bila didengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kita, Al-Quran ni, malam tadi saya sebut, saya tak habis sebut malam tadi di masjid Kampung Lama. Masjid Lama Kampung Baru. Masjid Lama Kampung Baru. Jaranglah kita dengar ada yang lama, ada yang baru ni dalam satu masjid kan. Tapi apapun, saya sebut malam tadi, tuntutan Al-Quran kepada kita ada 5. Pertama, wajib membaca Al-Quran. Fardu membaca Al-Quran. Saya pagi tadi dah khatam 1 juzuk. Pagi tadi bangun tidur, saya sudah khatam 1 juzuk. InsyaAllah, petang ni, malam ni, saya khatam 1 lagi juzuk, 1 hari 2 juzuk. Cubalah, saya cuba. With my back-to-back schedule kan. I'm very, very busy. Very, extremely busy. Umur 76 ni, saya ada business, ada 4 business, you know. I got security business, you know. I got nursery business, you know. I got physiotherapy business, you know. Dan ada sikit-sikit lah untuk, you know, to give me going in this life lah, my late life kan. Umur 76 tahun ni sebagainya.
busy. Sebab tu saya punya schedule pula, every day without fail. Kuliah subuh kalau hari Ahad, hari Sabtu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kalau hari tidak Ahad, tidak Sabtu, pastinya kuliah maghrib, kuliah maghrib, kuliah maghrib. Travelling all over the country. Maybe ke Sabah, Sarawak, ke Brunei, Singapura dan sebagainya. Itu saya, umur 76 tahun. Tapi kalau saya 76 tahun, boleh melangkah, boleh naik tangga, boleh turun tangga, boleh berceramah. Saya berceramah boleh 4 jam, non-stop, tak payah minum. InsyaAllah. Tapi kalau saudara lembik aja. Tapi macam mana nak dapat kekuatan ni? Macam nak begitu. A lot of people asking me, where did you get the strength? Where do you get the strength from? Di mana kekuatannya? 76 tahun. Ada orang 76 tahun tak ingat apa dah. Ada orang 76 tahun main najis dah, main najis kat rumah. Kan? Ada orang 76 tahun just lying down. Cannot do anything. Ada orang 76 tahun tuan-tuan bercakap pun tak boleh, mata pun tak boleh bergerak. But I'm given by God this premium. God giving me this premium, life premium ni Allah bagi kepada saya. Jadi saya mesti gunakan. Kalau saya 76 tahun nak menggunakan seluruh hidup saya ni untuk menjadi manusia yang berbakti kepada diri, keluarga dan akhirnya berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan akhirnya berbakti kepada agama. I tell you, you are going to be useless kalau saudara tidak berbakti kepada agama. Saya berbakti kepada agama. Saya tulis buku ni tuan. I have written 40 books. I have written Cik Nazri. I have written 40 books. This is the last 3 books I wrote. Dan insyaAllah apa guna buku ni saya akan ceritakan nanti sebentar nanti. Ya. Saya tulis buku, 40 buku. Dalam keadaan kesibukan itu. Sebab saya tidak manusia baca buku saya. Buku saya ni mengenai keluarga. Buku saya mengenai anak-anak. Buku saya mengenai tuan-tuan yang namanya macam mana kita nak didik anak di alam rahim. We are still unborn. We are still, you are fetus. You become a fetus. Saya sudah buku, tulis buku mengenai how to educate fetus. Macam mana kita nak mengajar mendidik di alam rahim anak-anak yang masih fetus, yang masih embryo, anak-anak itu. Dah ada buku saya tulis kat situ. Dan sampailah kepada yang tua. Ni. Pada tuan-tuan nanti perempuan ni, ini buku ni namanya saya tulis Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Cik Nazri kena ambil buku ni untuk bagi kepada isteri. Dan Cik Nazri kena baca dulu. Kalau isteri saja masuk syurga tak guna Cik Nazri. Cik Nazri kena jadi lead. Kat sini semua ada lead. Lead engineer ada. You must jadi a lead going to the syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Now, apa yang saya sebut balik tadi ya. Bila dia dengar perkataan-perkataan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah-tambah iman mereka. Jadi saya katakan tadi, tuntutan Quran kepada kita ada 5. Pertama, wajib membaca. Saya nak tanya you, minggu lepas baca Quran tak? Bulan lepas baca Quran tak? Tahun lepas baca Quran tak? Atau setelah you 12 tahun bersunat hari itu, tuan-tuan khatam Quran dan sebagainya, baca Quran ke tidak? Kalau tidak baca Quran, Allah tidak akan pandang kita. Kalau tidak baca Quran, Nabi tidak bersama dengan kita. Kalau tidak baca Quran, malaikat-malaikat yang dipanggil malaikat rahmah tidak bersama dengan kita. Kalau tak baca Al-Quran, pintu syurga tidak terbuka luas untuk kita. Kalau tidak baca Quran, Allah akan azab kita. Kalau tidak baca Quran, Allah tidak berikan keharmonian dalam hidup kita. Dan Allah pasti tidak memberikan keharmonian. Banyak gaji macam mana pun, selesa macam mana pun, company berjaya macam mana pun, tapi deep inside you, Allah tidak berikan satu peace of mind. Allah tidak bagikan solace. Allah tidak bagikan sesuatu yang menyebabkan kita, hati kita bersih, seronok hidup ini. Pandang isteri seronok, pandang anak seronok, pandang teman kerja seronok, ya, pandang tempat kerja seronok, pandang projek seronok, pandang desain seronok, pandang spek seronok, semuanya seronok. Sebab kita dimasukkan keseronokan iman oleh Allah. Bila iman kita seronok, iman kita besar, yang lainnya all embodiment. Yang lain it is a mere embodiment kepada apa yang tuntutan untuk kita menjadi orang yang beriman. Dan yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Tadi yang Quran baca, lepas baca memahami Al-Quran. Cubalah. Paling tidaknya tuan-tuan, kalau kita baca qul huwallahu ahadul illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, paling tidaknya the first level understanding of the first level kita tahu. Jangan tak tahu langsung. Kita baca qul a'udzu birabbin nas,
surah yang terakhir 114. At least kita tahu, bila ditanyakan kepada kita, what is the main idea behind Qul a'udzu birabbin nas? At least kita boleh bagi tahu. Tapi kalau kita tak tahu macam mana? Dah umur 30 tak boleh bagi tahu, umur 40 tak boleh bagi tahu, umur 58 tak boleh bagi tahu, umur 63 tak boleh bagi tahu. Umur 3 ni Nazri. Saya 59. 59. Okey. Kita gurau je ni, jangan masuk hati pula. Diorang pernah ikut kursus saya ni, semua pernah ikut kursus saya ni. 47. Alhamdulillah. Okey. Jadi yang kedua tuntutannya ialah memahami. Yang ketiga, setelah memahami ni, kita namanya menghayati. Quran mesti dihayati. Bila hayat ni, it is Quran not here. Not into your intellectual faculty, not in your brain. Quran must be here in your heart. Quran di hati. Kalau Quran dalam kepala kita, dalam ni, you baca Quran tak terasa apa-apa. Tapi kalau Quran berada di hati, kita boleh menangis baca Quran. Kita boleh menangis. Kenapa orang mendengar baca Quran dan menangis? Sini ada qari yang paling qari'ah yang paling hebat sekali. Markah dia pernah 98.2. 98 near nak kata bukan nak kata apalah. Near perfect. Siapa dia? Rogai Sulong. Pernah dengar nama Rogai Sulong? Tak ada ni. Ini bukan zaman dia. Ini bukan zaman dia ni. Ini zaman Siti Nurhaliza punya zaman ni. Boleh Google lah. Atau Caprice punya zaman. Gaya Sulong. Gaya Sulong. Dengan apa? Mak Saman tu. Faridah Mak Saman. Faridah Mak Saman. Okey. Tapi kalau misalnya kita letakkan Al-Quran di hati, itu yang orang baca Quran ni terdengar saja meleleh air mata kita. Without knowing what it is all about. Without knowing the whole meaning. Without knowing what it is addressed to. Tapi air mata kita bercucuran. Saya pernah belajar. Saya dulu belajar di Amerika Syarikat. Dan nak bagi tahu teman-teman ni. I'm a professional. Saya masters dalam urban science. PhD saya dalam urban science. Master saya University of Pittsburgh, Pennsylvania. PhD saya University of Wisconsin, Madison, Amerika Syarikat. Jadi dua-dua di Amerika Syarikat. I was 7 years there, kan, belajar. Tapi saya nak bagi tahu, bila saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kubur nanti, saya kena jawab 6 soalan. 6 soalan tu, Cik Nazri, PhD, saya punya PhD certificate saya tak boleh jawab soalan itu. Master certificate saya tak boleh jawab soalan itu. Macam mana PhD certificate saya, master certificate saya nak jawab soalan Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Dalam PhD thesis saya tu tak ada sebut nama Allah langsung, tak ada. Tak ada. Dalam apa ni thesis master saya tak pernah sebut nama Allah, tak pernah sebut Nabi Muhammad, tak pernah sebut Islam. Sebab profesor saya semuanya Yahudi. All 100% Yahudi. Jadi maksudnya apa yang saya nak sebutkan tadi ya. Al-Quran ini dipahami, tadi dibaca, dipahami, dihayati. Kena hayati Al-Quran. Yang ketiga, selepas dihayati, kena kita operationalizekan. Macam you punya design tu, it must be operationable. Tak boleh kita buat design for the sake of designing, tetapi right on the ground, things cannot be implemented. There's no use of it. Kan, You pergi bentang-bentang pun orang Petronas kata, ini apa ni? This is not the world of theory. This is world of practice. Kan, Jadi kalau kita operasikan dia. Tahu misalnya, tahu syurga dan neraka, kita pilih syurga. Beramallah seperti ahli syurga. Terlalu banyak ayat-ayat syurga dan neraka. Thousands of ayat syurga, thousands of ayat neraka. Begitu juga, begitu banyak ayat pahala dan ayat dosa. Thousands of pahala, thousands of dosa. In lot of forms, in lot of formation, bercerita tentang syurga dan neraka. Apa yang saya sebutkan ya pada anak-anak saya. Saya bagi anak-anak lah ni. Anak saya pun dah tua-tua dah. Ini ke cucu saya sebagainya. Anak-anak saya ni. Cucu saya yang berapa pun dah lulus universiti dan sebagainya. Apa yang saya nak sebut yang akhirnya. Selepas Quran itu dilaksanakan. Yang keempat tadi. Yang kelima, mesti didakwahkan Al-Quran. Apa makna dakwah Al-Quran? Whatever you learn, whatever you understand, whatever you able to internalize, whatever you have been put into operational term, you mesti dakwahkan. Pertama, bagi Quran kepada isteri, bagi Quran kepada anak-anak, bagi Quran kepada suami,
bagi Quran kepada menantu, bagi Quran kepada cucu, bagi Quran kepada jiran, dan akhirnya bagi Quran kepada teman-teman dia misip. Dan akhirnya bagi Quran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya duduk dekat sini, umur 20, 30, kerja sini sampai 60, ke pencen dekat sini, takat ini saja. Rumah, mesip, balik rumah, pergi sekali-sekali, pergi shopping, nun kat Kuantan, balik. Rumah, pergi shopping lagi, pergi barang-barang tentang barang-barang Terengganu, pergi Kuala Terengganu. Apa nama pasar apa tu? Pasar Payang. Pergi Pasar Payang. Balik. Begitu saja. Beranak, kahwin, beranak, mati. Allah tak terima kita. Sebab saya tengok you punya apa ya, you punya tagline, Messi punya tagline, dia kata global expertise, local solution. Betul? Betul. Global expertise, local solution. Ambil global expertise. Dalam dunia ni, orang Cina yang bukan Islam bukan manusia global. Orang India yang bukan Islam bukan manusia global. Siapa manusia global? Kita. Nabi diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau diutus melainkan untuk bagi rahmat kepada seluruh penjuru alam, seluruh penjuru alam. Jadi roh you kena bertabur seluruh penjuru alam. Roh kebaikan you, roh expertise you, roh skills you, you knowledge you, roh komitmen you dalam kerja, dalam tugas, dalam tanggungjawab kepada masyarakat, seluruhnya mesti tersebar kepada seluruh penjuru alam. Seluruh penjuru alam. Roh kerja you, kekuatan you semua, misip ini mesti tersebar di Afrika, di Latin America, di Eropah, di Amerika, di New Zealand, di Australia. Kalau kita hanya datang daripada Kerteh, daripada Pasir Mas saya tengok tadi, Kelantan, Terengganu, datang kat sini sampai Pencen, itulah dunia you. Maka kecil sangatlah dunia. Islam tidak pernah mengkecilkan dunia. Islam tidak pernah menghadkan langkah-langkah kita. Langkah bertaburan di bumi. Sa'ad ibn Waqqas mati di negeri China. Can you imagine? Sa'ad ibn Waqqas mati di negeri China. Daripada ratusan sahabat, dikatakan 100,000, 124,000 sahabat yang dikuburkan di Waqi', di Baqi', hanya sekitar dalam 10 atau 20,000 saja. Yang lain bertebaran di dunia. Sampai ke India, sampai ke China, sampai ke Latin America, sampai ke Eropah, sampai ke Spanyol, sampai ke Malaysia. Jadi kita di mana? Sebab itu kita macam mana pun, slowly you are now getting into jadi global player. You are more ada hubungan dengan orang Sweden dan sebagainya. Norway, sorry. Dekatlah sepadan Sweden. Dua-dua tu Skandinavia. Jadi alhamdulillah, slowly. Inilah dia. Ini namanya anjakan paradigma. Inilah anjakan paradigma. Inilah anjakan paradigma. Kita melangkah satu langkah. Saya harap you belajar kat Universiti UTM ke, you belajar Taylor's University ke, you tak terasa yang macam ini. Tapi bila you belajar hidup dengan mesip ini, kaki you akan melangkah pelan-pelan. You melangkah kepada Kerteh, you melangkah kepada Shah Alam, you melangkah kepada Petronas, you melangkah kepada ESO, you melangkah kepada Shell. Akhirnya you akan ada nanti di Afrika, di Latin America, bila you menjadi really global player. You are going to become a global player. InsyaAllah. Ini manusia-manusia ni. Pimpinan daripada chairman kita, Encik Nazri kita, daripada CEO kita, Encik Mahmud kita. Saya tengok, saya dah kenal dia. Alhamdulillah. Semalam saya tengok dia paling dekat saya. Semalam saya bagi ceramah malam tadi di Masjid Lama Kampung Baru. Duduk yang paling depan sekali. Saya kecewa sebenarnya di masjid. Saya dah bersyarah di masjid 45 tahun. Bila kita bersyarah di masjid, nun sana, bersandar di belakang, ada tiang bersandar kat tiang, ada belakang. Kalau 8 tiang, 8 orang bersandar. Betul. Jadi ilmu tak ada kesan. Pergi mendengar ilmu, balik mendengar ilmu, pergi mendengar ilmu, balik mendengar ilmu. Ya isap rokok juga. Rokok ni haram. Vape pun haram. Yang isap vape juga. Yang pukul isteri juga. Yang bergaduh dengan anak juga. Yang bergaduh dengan mertua juga. Yang pergi kerja songlap duit ke office, juga. Yang rasuah juga. Pergi masjid ni. Pasal roh ilmu tak ada kepada dia. Roh ilmu tak bersemayam dalam kepala dia, tak turun dalam hatinya. Akhirnya dia tidak difashionkan oleh ilmu. Ilmu doesn't make him a fashion man.
Tak jadi dia. Sebab itu saudara, akhirnya apa yang saya nak sebut. Ayat yang kedua saya baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Saya nak sebut begini saja. Saya ni semalam ke dengan polis? Semalam ke? Semalam. Dengan IPD. Ya. Semalam kita dengan IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman. Alhamdulillah. OCPD-nya ada, timbalan OCPD-nya ada dalam 250 orang polis. Dan saya terangkan kepada dia semalam, insya-Allah saya kata kita melaut ke mana pun, kalau dengan isteri bergaduh siang malam pagi petang, tak ada makna kita hidup. Kita melaut pergi mana pun, kalau dengan mak kita ada masalah, tak guna kita hidup. Kita melaut macam mana pun, titik peluh ayah kita hargai, tak ke manalah kita pergi dalam hidup ini. Kalau kita melaut pergi mana pun, kalau you ada anak, 5 anak kan? 5 anak. 4. Oh, kurang pula. Okey. 5, 4 orang anak. 8. Masya Allah. Dia leader sini. He leads kan. Dia general manager. General manager. Okay. Jadi alhamdulillah. Maknanya saya nak sebut 2-3 perkara. Apa isunya tentang keluarga ni? Isu tentang keluarga yang saya tengok ialah keluarga itu tidak ada asas. Keluarga itu tidak ada matlamat. Keluarga itu tidak ada suatu benda yang boleh mengikat keluarga itu. Keluarga itu tidak ada satu alat yang komposit, sifatnya komposit, yang boleh menyatukan ahli keluarga itu. Apa dia alat itu? Agama. Saudara yang tak sembahyang, ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Ada ustaz, 2 orang ustaz yang saya dah dengar bacaan apa ni, dengan ada kajian-kajian ringan yang mereka buat. 80% sembahyang tak jaga sembahyang. 80% tak jaga sembahyang. Tak jaga sembahyang. Tak jaga sembahyang tu maksudnya tak reti sembahyang. Tak jaga sembahyang tu tak tahu ambil wudu. Tak jaga sembahyang tu, sembahyang ni ada 3 rukun. Rukun qalbi, hati, rukun qauli, perkataan, satu lagi rukun fi'li, rukun perbuatan. Saya nak tahu. Saya nak cerita sikit. Banyak kali dah, isteri saya dengar banyak kali dah. Saya diberi satu tempat. Di satu tempat saya diberikan peluang untuk bertemu dengan guru-guru saja di satu sekolah yang muridnya dalam 750 orang. So guru-gurunya ada 80 orang. Saya dan minta bertemu dengan guru-guru itu dalam 2 jam setengah. Cerita tentang motivasi pendidikan anak-anak dan guru-guru dan sekolah. Itu cerita dia. So guru-guru saja. Murid-murid tak ada, guru-guru saja. Dalam 85 orang guru-guru menghadiri kuliah saya. 2 jam setengah saya bagi bersyarah dengan guru-guru ni paling seronok kita. Sebab bila saya bersyarah 2 jam setengah tu, for information, tak ada orang bergarit, tak ada orang bergerak. Tak ada keluar balik atau keluar masuk bilik air, tak ada. Semuanya pegang pensel, pegang pen, sebenarnya ada buku catatan. Tulis. Saya cakap dia tulis. Mata dia terbuntang memandang saya. Bulat memandang saya mata dia. 2 jam setengah. Habis saja ceramah, saya dibagi makan tengah hari. Sebelah saya pengetua sekolah menengah, pengetua sekolah rendah, guru besar kan. Kemudian tu pembantu kanan dia, guru-guru kanan dan sebagainya. Apa dia cerita? Ustaz-ustazah di sekolah saya ni, ada 4 ustaz-ustazah. Dia telah mengusahakan membuat ujian tentang kebolehan anak-anak sekolah ini daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 menunaikan fardu solat. Boleh tak boleh menunaikan fardu solat. Yang boleh, ustaz-ustazah letakkan mereka dalam kategori A. Yang boleh tak boleh, boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh, letak dalam kategori B. Yang tak boleh, letak dalam kategori C. Bilangan kategori C lebih ramai daripada B, daripada A. Apa pengetua bagi tahu saya? Bukan saja dia tak boleh kategori C ni, bukan saja tak boleh salat, setengahnya mengucap pun tak boleh. Anak kita mengucap telok-telok, asadu tak betul. Ustazah tu kata asadu tak betul. Allah, mana ada Allah? Ada ilawah. Kan budak-budak tu, Allah illallah. Asadu Allah ilaha illallah. Macam mana tu? Majority daripada 3 tu, you know, the largest of the 3 in terms of grouping, tak boleh salat dan tak boleh mengucap. Saya harap kita tengok fenomena ini.
Dan satu lagi fenomena yang nak disebut, saya terlibat masa jadi exco Kerajaan Negeri Selangor. For your information, saya ahli parlimen dulu. Ahli parlimen Parit Bunta. Saya adun Negeri Selangor, saya exco Kerajaan Negeri Selangor. Saya PTD, saya Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Nak masuk PTD sekarang ni, kena 3 kali interview. Interview 1, lepas tu ada written exam. Interview 2, menghadap betul-betul panel dia. Barulah kita boleh masuk PTD. PTD is the prime, apa kata orang, profession dalam government kan. KSU semua PTD lah. Kan ketua-ketua jabatan semua PTD lah. Jadi saya dalam kategori itu. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya nak bagi tahu sahabat-sahabat saya kat sini ialah anak kita ni kalau tak ada didikan agama. Sekarang ni for information, saya terlibat masa saya di EXCO dulu. Christianization ni, orang mengkristiankan anak kita ni. Sangat-sangat. Diorang ni sangat leceh. Dibiayai oleh international, terutama daripada Itali, membiayai seluruh pergerakan mereka. Dan sebagian daripada mereka ada PhD, memang dilatih untuk memesongkan akidah umat Islam. Memang dilatih. PhD dalam melatih orang-orang Islam supaya meninggalkan Islam. PhD. Dan kalau kita tengok di Gombak, dulu saya jadi adun Gombak Setia namanya. Gombak tu kawasan saya, situ ada orang asli. Daripada orang asli dalam 300 orang, 85% Christians. Bayangkan. Di kawasan orang Melayu. Sebab mereka datang dengan latihan. Mereka datang dengan ilmu psikologi. Mereka datang dengan ilmu psikoterapi. Mereka datang dengan ilmu sosiologi. Mereka datang dengan ilmu macam mana nak meyakinkan orang. Ilmu macam mana nak bersyarah. Macam mana bersyarat itu memberikan impak yang besar. Macam mana nak memujuk. Macam mana nak merayu. Macam mana nak suruh orang menangis. Macam mana nak suruh orang ketawa. Itu ilmu dia. PhD dalam ilmu itu. Dia hantar ke Gombak sana. And therefore, 85% orang asli memeluk agama-agama Kristian. Saudara-saudara, orang-orang Kristian sedang bergerak di mana-mana. Saya nak bagi tahu. Kalaulah orang Kristian, anak Kristian tu approach anak kita yang tidak ada foundation tentang agama ni, apa dia punya defense mechanism untuk menghalang mereka daripada menukar agama daripada Islam kepada Christianity? Bagi tahu saya. Anak you bekerja di Kuala Lumpur, anak you bekerja di Petaling Jaya, anak you bekerja di Putrajaya, berkawan dengan orang Cina, orang India yang Kristian. Dan bapa orang ni memang pengembang agama Kristian. Nak tackle anak kita, bukan nak tackle nak kahwin, nak tackle untuk menukar agama daripada Islam kepada Kristian. I tell you, apa yang ada kepada anak kita. Semayang tak berapa jaga. Quran tak baca. Dan zikir tak buat. Zikir. Berapa orang yang buat zikir pagi tadi? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La haula wala quwata illa billahil azim 10 kali. Lepas tu sebut selawat kepada Nabi. Paling tidaknya 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa orang buat pagi tadi? You jawab saja. Jawab soalan dalam hati kamu. Kalau tak ada jawabnya, anak kita pun tak ada. Biasanya, tuan-tuan, kalau ayah tak sembahyang, anak tak sembahyang. Kalau suami tak sembahyang, isteri tak sembahyang. Kalau ayah yang ada anak 5-6 orang tak jaga sembahyang, anak 5-6 orang pun tak jaga sembahyang. Sekarang ni, kalau Kristian datang bertemu dengan anak kita dalam bentuk apa pun. Sekarang ni dalam media sosial, kalau you tengok Kristian punya website, Kristian punya site, dalam media sosial, sangat-sangat macam-macam, sangat bergerak dengan sangat cergas, dibantu oleh international experts untuk convert kita daripada Islam kepada Christianity. Inilah yang saya takutkan. Sangat saya bimbang, sangat saya takut. Anak-anak kita. Maybe kita masih mengucap la ilaha illallah walaupun tak jaga sembahyang dan sebagainya. Tapi anak kita tidak mengucap la ilaha illallah dan tak jaga sembahyang. Dan diorang ni become a prey. Diorang ni menjadi bahan makanan, diratah oleh Kristian-Kristian ini untuk dimasukkan kita sebagai orang Kristian. Yang ketiga yang saya nak sebut. Tentang akhlak kita sebagai seorang anak, sebagai seorang Muslim dan sebagainya. Saya haraplah yang dah kahwin kebanyakan, mungkin dah ada kahwin. Mungkin 50% dah kahwin kat sini. 50%. Ada 50% dah kahwin? Ada. Kata kalau 50% dah kahwin. Saya nak bagi tahu ya. Perkahwinan di Malaysia ni, antara kadar perceraian, wilayah persekutuan dengan Selangor, kadar perceraian antara tertinggi dalam dunia. Dalam dunia ni. Kadar perceraian antara tertinggi dalam dunia. Dan kadar perceraian orang-orang yang berumur 60 tahun ke atas, kadar perceraian itu keep on increasing, keep on rising, keep on rising, keep on rising. Makin tua, makin tak ada arah.
Makin tua makin bergaduh suami isteri. Makin tua makin tak ada jalan penyelesaian. Makin tua makin beringin antara keduanya untuk meneruskan kehidupan. Kalau tidak pun bergaduh dan sebagainya, mari kita uraikan saja. Mari kita tamatkan saja perkahwinan kita dengan kita bercerai. Inilah yang sedang berlaku. Dan saya nak bagi tahu kepada anak-anak saya yang saya muliakan sekalian. Pertama, dalam hal keluarga ni, tidak ada cara lain letakkan agama dalam keluarga. Mesti agama. Letakkan agama. Inna dina indallahil Islam. Letakkan din Islam. Letakkan din Islam dalam keluarga kita. Pagi dengan Islam, tengah hari dengan Islam, petang dengan Islam, malam dengan Islam, besoknya Islam. Naik kereta buat Islam, naik motor buat Islam, datang ofis dengan Islam. Akhlak Islam bawa ke bagi tuan-tuan. Akhlak Islam tak bercanggah dengan kehendak pimpinan masjid. Saya tak yakin. Islam tak kita datang awal ikut peraturan. Islam tak kita menjalankan kerja dengan beres. Islam takkan kita KPI itu dapat dijalankan. Islam tak kita modern. Islam takkan kita berfikiran jauh. Islam takkan kita excellent. Islam takkan kita good output. Islam tak kita overall kita nak high performance individuals di masjid ini. Itu Islam tak? Cuba bagi tahu saya yang mana yang bercanggah. Yang mana yang bercanggah dengan buku yang you belajar? Bagi tahu saya. Nanti dalam soal jawab mungkin you tanya. Yang mana yang bercanggah dengan buku yang you belajar? Yang mana yang bercanggah dengan human resource management yang you belajar? Di mana yang bercanggah dengan financial management yang you belajar? Tadi kita jumpa dengan financial controller kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hubungan kekeluargaan ni, saya harap saya daripada suami isteri, keluarga yang utuh dengan mak dan ayah. Mak dan ayah ni, mak saya dah meninggal 18 tahun dulu, ayah saya pun lebih kurang 18 tahun yang lalu. Tak tahulah, saya dengan mak dengan ayah, kalau saya ada kerja di Pulau Pinang, dapat telefon mak pening saja, saya balik. Pening, cakap pening, bukan sakit apa pun, pening. Saya balik laju, saya nak ulurkan Panadol ke, biar tangan saya yang ulurkan Panadol ke mulut mak saya. Saudara, saya bawa mak saya berjalan ni, pergi Jordan, pergi makan angin, pergi berjalan berapa kali entah dalam hidup mereka kan dia. Pergi buat umrah ni, pergi melawat, pergi ke Syria, pergi ke Lebanon, dia seronoklah negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. Bagi dia. Pada masa yang sama tuan-tuan, saya nak tunjukkan kesyukuran saya kepada mak dan ayah saya. Sebab mak kandung tidak ada galang gantinya. Ayah kandung tidak ada galang gantinya. Itulah satu-satunya mak. Putih pun itulah mak, hitam pun itulah mak, kurus pun itulah mak, gemuk pun itulah mak. Tak pandai menulis, itulah mak. Tak pergi sekolah, itulah mak. Tak tahu membaca, itulah mak. Itu mak kita. Jangan derhaka kepada mak. Tolong. Semalam saya sebut di masjid lama, ada satu dosa. Dengar ni, anak-anak. Ada satu dosa yang balasannya tidak tunggu waktu kita mati dan Allah balas kita di akhirat. Semua dosa akan dibalas oleh Allah SWT setelah kita mati dan dibalas di akhirat. Tapi ada satu dosa yang tak tunggu kita mati dan tak tunggu balasan di akhirat. Dosa apa? Dosa derhaka kepada ibu dan ayah. Kalau ibu kita orang yang beriman, sedara masa muka keluar daripada rumah, meninggalkan sesuatu kata-kata yang menyebabkan dia rasa tersinggung. Kalau mak kita terfikir, bukan sebut terfikir saja, tak selamatlah dia balik nanti. InsyaAllah berlanggarlah kita. Itu mak. Permintaan mak ni macam daun yang sudah memang nak gugur, nak tunggu saat kegugurannya. Bila mak kita minta, daun itu terus gugur. Begitu dia permintaan ibu dan ayah. Selagi datang bekerja kan ni tuan-tuan, saya datang bekerja nakkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang mak, sayang ayah. Tapi sayangnya ada 4 tingkat. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih, ibu dan ayah. Orang kat sini sayang Allah. Saya harap saya tak payah elaborate what sayang Allah means.
what entails when you say sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. What are the thing that you need to do when you say that you sayang Allah? What are the thing that you need not do when you say you sayang Allah? Apa implikasinya kalau kita tak sayang Allah? Sudah tahu dah, saya tak boleh terangkan begitu. Yang kedua, sayangi Rasul. Sekarang ni, hari ni 18 bulan, 17 bulan, Rabiul Awal, 18 hari bulan Rabiul Awal lagi ni. Dah 7 hari kita meninggalkan 12 Rabiul Awal. Berapa orang yang dah mendengar ceramah Maulid Rasul? Jawab sendiri je. Berapa orang daripada 80 orang, semua sekali you ada 115 orang. Semua sekali, termasuk Sabah, Sarawak, apa semua, 115 orang. Berapa orang daripada 115 orang tu, employee kepada Masjid, sudah mendengar ceramah daripada awal hingga akhir mengenai Maulid Rasul? Kalau jawabnya tidak, you tak sayang Rasul. Kalau jawabnya tidak, Rasul tak sayang you. Kalau you sayang tak sayang Rasul, Rasul tak pandang you di akhirat nanti. Kalau you tak sayang Rasul, you tak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau you tak baca Rasul, tak berbuka pintu syurga untuk you. Itu dia. Macam mana kita? Nah, sayang Allah, sayang Rasul. Tadi saya kata, ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Yang ketiga, wa jihadin fi sabilih. Inilah orang muda. You semua graduates. Mana bukan diploma, semua degree sekarang. Campur. Ada diploma, ada degree. Okay, ada diploma. You are semua graduates. Graduate ni, seluruh rakyat Malaysia ni yang jadi graduate dalam 2% aja. 2% aja. 2% daripada total population. Population kita 33 million. Only 2% yang masuk universiti. Kurang daripada itu pun. Yang masuk itu 1%. Dan you are the selected few. Very selected few. Allah likes you. Allah love you. Sebab itu dibagikan you kemudian masuk universiti dan lulus universiti dan masuk dalam masjid. Saya harap insya-Allah menggambarkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjalah untuk agama dia. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, bantu agama Allah, tolong agama Allah, letakkan agama Allah kebercunya, sokong agama Allah, bantu agama Allah. Bagi tenaga untuk agama Allah, bagi pemikiran untuk agama Allah, bagi derma untuk agama Allah, infakkan apa yang kamu ada untuk agama Allah, dakwahkan agama Allah. Kita buat tak? Saya nak tanya you jawab dalam hati je. Kita buat tak? Kalau you tak buat, you are incomplete as far as religion concerned. As a person, Muslim, you are incomplete. Macam mana kita nak berjumpa dengan Allah? Rasulullah SAW berjuang untuk agama itu, tuan-tuan, bagi nyawa mereka. Sahabat-sahabat berjuang dengan agama itu bagi agama mereka. Bila lembing tombak, tuan-tuan, bila anak panah datang nak pergi kepada dada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat bagi dada mereka. Pasal sayangnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan mereka. Tak ada yang duduk senyap-senyap di rumah. Tak ada yang tinggalkan, tak ada yang tak tinggalkan isteri, tak tinggalkan anak. Ada yang baru kahwin, cerita baru kahwin. Seorang yang baru kahwin, malam yang pertama, meraihkan isterinya pada malam yang pertama. Tiba-tiba pada pukul 3 pagi, jihad. Come go now, jihad. Perang, jihad. Terus bangun, sampai muka pintu, bagi tahu isterinya. Malam ini yang malam pertama kita berjumpa. Kita tak pernah berjumpa malam ini. Aku dipanggil untuk berjihad. Aku nak keluar berjihad, aku tinggalkan kau. Satu permintaan aku. Jangan kau tunggu di muka pintu ini, aku akan balik. Doakan aku. Supaya ruh aku akan melayang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, di mana kita? Nak tanya di mana kita? At least kalau Allah tanya saya, ini jihad saya tulis buku. At least Allah tanya saya, kalau tuan-tuan tengok saya punya program kan penuh. Ada satu orang duduk di Kuala Terengganu. Nama dia Muhammad Asmadi. Setiap bulan 2 kali dia bagi saya schedule. Setiap bulan. The first month and the 15th. The first and the 15th of the month. Kemudian tu the 16th until the 30th of month. Itu adalah rangka kerja saya sepanjang 15 hari pertama dan 15 hari kedua. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, merata-rata satu sampai ke nanti dia buat ke Singapura, dia akan buat ke Brunei, dia buat Sabah Sarawak, dia akan buat. Dan sekarang ni tuan-tuan saya kebanyakan di Semenanjung sekarang ni. Siapa dia tuan-tuan? Nama dia Muhammad Asmadi. Dalam hidup dia baru jumpa sekali saja. Should I be meeting him again? I cannot recognize him. I cannot recognize. Tetapi atas nama dakwah. Saya tak suruh dia, saya tak panggil dia, saya tak suruh dia, saya tak bagi duit dia, tak ada.
dakwah. Aku tak guna Hasan Ali mendakwahkan agama Allah. Aku tak pandai bercakap, tapi Hasan Ali pandai bercakap. Aku tak ada kuasa, Hasan Ali ada kuasa. Aku tak ada populariti, Hasan Ali ada populariti. Aku nak letakkan Hasan Ali kepada seluruh umat-umat ini. Kalau Hasan Ali bercerita, tempiasnya sampai pada aku. Hasan Ali bersyarah, tempias sampai kepada aku. Hasan Ali mengimamkan solat, tempiasnya sampai kepada aku. Hasan Ali pimpin qiyamul lail, tempiasnya kepada aku. Hasan Ali sebut ayat Quran dalam ceramahnya, tempiasnya pergi pada aku. Hasan Ali sebut hadis dalam ceramahnya, tempiasnya pergi pada aku. Itu dia. Tuan-tuan buat apa? Bagi tahu saya dia buat apa? Jawab sendiri aja, jawab sendiri. Sebab itu, untuk kita bawa, akhirnya saya nak sebut, kita kena suburkan masjid. Kita suburkan masjid. Cara menyuburkan masjid ni, saya bagi tahu tadi, ada satu orang saja orang bukan Islam. Daripada 115 ada seorang je bukan Islam. You are 100% Muslim. You are 100% Muslim. Kalau Allah nak turunkan rahmat, inilah tempatnya. Dan bukan rahmat, bukan barakah, itu yang kita perlu. Tapi ada satu lagi kita perlu. Jadikan tempat ini turunnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita ucapkan kepada hidayah, hak Allah Subhanahu Wa Taala yang menggugurkan hidayah ke hati kita. Kita anggap kat sini sebagai markas. Kita anggap kat sini sebagai mini madrasah. Kita anggap di sini sebagai mini masjid. Saya dengar surau ada tingkat 1, surau tingkat 2. Jangan tak solat. Yang akhirnya, saya nak bagi 3-4 perkara. Pertama, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Under whatever circumstances, kecuali haid. Ada haid ke? Nifas. Yang lain, no excuse forever. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Cik Nazri, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu hadis lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman taraka faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya namanya insan diikat oleh salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Patutnya kita gementar. Patutnya hati kita gementar, jiwa kita gementar, badan kita berpeluh-peluh mendengar dikafirkan kita oleh hadis ini, insya-Allah. Nombor dua, insya-Allah saya haraplah untuk kita mantapkan kita punya amal ibadat ni. Mantapkan amal ibadat ni, tempat yang cantiknya antara pukul 4 pagi sampai sebelum azan. 4 pagi sampai sebelum azan. Azan sekarang 10 minit sebelum pukul 6. 4 pagi. 4.30 pun tak apalah. Saya dalam 4.45 begitu, kadang-kadang pukul 5 saya bangun kan masih sempat lagi. Buatlah tahajud 2 rakaat. Buatlah taubat 2 rakaat. Buatlah witir 2 rakaat. InsyaAllah. Kalau kita dapat bertahajud, kalau kita dapat mengerjakan qiyamul lail, kalau kita dapat sembahyang malam, Nabi berpesan kepada kita, sallu bil lail walau rakaah. Sembahyang malam lah, qiyamul lail lah, tahajud lah. Walaupun kamu mampu hanya melaksanakan 1 rakaat. Witir tu di hujung malam tu sudah dikira satu tahajud. Witir tu sudah kira satu tahajud. Buatlah. Saya tak boleh tak bagilah apa dia punya faedah dia, masya-Allah, boleh baca lah. You just Google lah. You Google tentang qiyamul lail, you Google tentang tahajud. Google saja. Dia akan berikan nanti. Dan satu lagi tentang sembahyang juga, insya-Allah, sembahyang duha. Jangan lupa duha, jangan tidak buat sembahyang duha. Jangan tak buat. Nabi tak pernah tinggal sembahyang duha. Abu Bakar Siddiq tak pernah tinggal sembahyang duha. Orang yang kaya, profesional yang kaya, namanya Abdul Rahman Ibn Auf, tak pernah tinggal sembahyang duha. Satu lagi orang kaya pada masa yang kaya, tuan-tuan, di pemerintah. Siapa dia? Osman Ibn Affan. Kaya, pemerintah, pentadbir, presiden. Tapi tak pernah tinggal duha, tak pernah tinggal tahajudnya. Siapa lagi yang tak pernah tinggal tahajud? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi tak pernah tinggal tahajud? Isteri-isterinya, Khadijah, Siti Aisyah. Semuanya. Anaknya Fatimah. Memanglah menangis. Tiap pagi menangis. Takut Allah tak terima kita, amalan kita. Takut syurga dijauhkan pintu syurga daripada kita. Jadi kekuatan umat ini pada tahajud. Saya nak bagi tahu cerita. Ujung ni cerita sikit je. Afghanistan. Kita tahu Afghanistan, mula-mula orang Rusia pergi sana. Dihalau oleh mereka. Akhirnya 23 tahun orang mereka kat sana, dia belanja dekat-dekat 3 trilion. 3 trilion dia belanja di Afghanistan. Maka dihalau oleh Afghanistan.
Yang tak ada senapang tak canggih mana, peluru tak canggih mana, latihan tak canggih mana. Kehebatan. Apa kehebatannya? Satu pasukan pengkaji yang diketuai oleh seorang wanita, pasukan pengkaji, nak cari di mana kekuatan yang orang Afghanistan dalam keadaan semuanya primitif. Tenteranya primitif, equipment dia primitif, weaponry-nya primitif, tetapi dia boleh menghalau Rusia dan menghalau Amerika Syarikat. Macam mana ceritanya? Di mana kekuatannya? Dia pergi, 16 orang dia pergi. Satu dunia ni wakil 16 orang pergi. Pergi selama 14 hari. Naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung. Siang, malam, pagi, petang. Hampir tak tidur diorang. Nak cari di mana punca kekuatannya. Akhirnya dah sampai satu gua. Sampai satu gua, dia masuk dalam gua tu. Apa dia tengok dalam gua tu? Antara ada api dengan api, antara malap dengan terang. Setengahnya sedang angkat tangan, dia kata, dia pun tak tahu apa buat. Tapi merintih menangis. Kita dengar hanya the sobbing, and the sobbing. Kita dengar lilihan air mata. Kita dengar macam batuk-batuk. Kita dengar macam ingus yang sedang mengalir. Kita dengar dari dada mereka yang sebab. Ada setengahnya sujud. Dalam sujudnya mereka menangis. Ada setengahnya yang sedang rukuk. Dia tak tahu rukuk. Ada setengahnya sedang tengah sujud. Berbagai-bagai. Ada setengahnya dengan Al-Quran. Kita tak tahu. Dia pun tak tahu Al-Quran. We saw them reading some books, and then so intensely. Reading and so intense reading. Hingga mengalirkan air mata. Setengahnya sembahyang. Dia tunggu kat situ. Sampai fajar dia tunggu. Rupanya inilah kekuatan mereka. Amalan rohani dan qiyamul lail. Inilah kekuatannya ada pada mereka. You nak masjid ini kuat? Itulah dia punya amalan. You nak masjid ini kuat? Dunia, you tawan nanti dunia. Inilah rencahnya, inilah rempah ratusnya. You nak masjid ini kuat? Inilah ingredientsnya. Jadi kita harap insya-Allah, ya. Saya harap mudah-mudahan marilah kita bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita jadikan. Saya bangga bila saudara Mahmud bawa saya kemari ni. Saya memang pagi ni tak ada program, Saya bangga di Pelawa, saya bangga datang tengok pula anak-anak ni. Macam mana anak saya lah semuanya. Anak saya pun mostly professional sekarang ni. Alhamdulillah, saya seronok tengok. Dan saya mendoakan insya-Allah company ini, Mesib ini akan berjaya. Dan antara company unggul yang akan diwariskan oleh Cik Nazri dengan Cik Mahmud dan dua orang yang lain untuk menjadikan negeri unggulan bagi memaparkan keunggulan Islam, keunggulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan. Alhamdulillah banyak, Datuk. Kalau ada soalan yang nak tanya, direct ke, indirect ke?